Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-puan muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian 2 kali sebulan kuliah duha menggunakan kitab Kekeliruan Ummat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 98 iaitu masih lagi membincangkan tentang isu Tauhid 3. Jadi pembahagian Tauhid kepada 3 ini dipelopori atau dimasyhurkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, seorang ulama pada kurun ke-8 Hijriyah, lalu dihidupkan semula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitu pengasas gerakan Wahabi, dan sampai sekarang dipertahankan oleh mereka yang terpengaruh dengan ideologi ini. Jadi masalah dengan Tauhid 3 itu, walaupun pada prinsip awalnya benar, tetapi pada implementasi akhirnya itu mengandungi kesalahan-kesalahan yang serius di dalam bab akidah yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, dan bercanggah dengan ijma' para ulama salafus soleh. Dan mungkin kalau ada yang ada pengalaman dengan counter terorisme yang kebelakangan ini seperti ISIS, Daesh, itu adalah berpunca, mereka itu sanggup membunuh sesama Islam itu berpunca daripada Tauhid 3 ini. Itu mungkin boleh tanyalah ya rakan-rakan yang bertugas di I8 tu, data-data yang ada pada mereka. Dan saya sendiri pernah berinteraksi dengan banduan Sosma di Tapah, di penjara Tapah. Memang mereka yang sudah terpengaruh dengan ISIS, mereka memang berpegang pada konsep Tauhid 3 ni. Jadi sebab itulah Ustaz Mahathir masukkan dalam kitab ini untuk supaya umat Islam faham di manakah kesalahan yang terkandung dalam Tauhid 3. Saya refresh kembali, Tauhid 3 ini sekadar pembahagian itu satu pembahagian yang tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak masalah sangat. Kerana pembahagian ilmu biasa datang kemudian. Misalnya ilmu hadis, hadis dikelaskan sebagai mutawatir, ahad, masyhur, sahih, dhaif.
hasan, maudhu', ya, munqati', mu'dal, mursal dan sebagainya, itu tidak ada pembahagian sebegitu di zaman Nabi SAW. Tapi tidak masalah, kerana pembahagian itu hanya sekadar dalam disiplin ilmu untuk memastikan apa yang dikatakan hadis Nabi SAW itu memang benar hadis Nabi ataupun bukan. Jadi tak ada masalah di situ. Begitu juga sekadar membahagikan tauhid kepada 3, ya, kalau boleh hafal, kalau tidak boleh pun kita faham memadai, iaitu pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Tauhid rububiyah daripada perkataan Rabbun yang bermakna Tuhan, tetapi dia memfokuskan Tuhan sebagai yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mentadbir alam semesta, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan penyakit. Maka dalam konsep tauhid rububiyah kita mesti yakin itu hanya Allah semata-mata. Maknanya tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Tidak ada yang menghidup dan mematikan melainkan Allah. Tidak ada yang memberi rezeki, ya, walaupun zahir mungkin majikan yang bayar gaji kita, zahir pekedai yang unjukkan makanan kepada kita, hakikat Allah yang bagi rezeki. Zahir doktor yang rawat kita, doktor yang prescribe ubat yang sesuai dengan penyakit kita, doktor yang suggest apa jenis pembedahan yang nak dilakukan, tapi hakikatnya hanya Allah yang menyembuhkan penyakit. Jadi konsep tauhid rububiyah setakat itu benar, selari dengan Quran, hadis dan ijma' umat Islam. Cuma dalam sistem pengajian yang satu lagi, iaitu pengajian tauhid sifat 20, mereka tidak panggil tauhid rububiyah, mereka panggil wahdaniyatu al-af'al, keesaan dari segi perbuatan. Tetapi kita tidak mahu berbalah kalau sekadar istilah berbeza. Jadi benda sama, cuma orang ni panggil macam ni, orang satu lagi panggil macam lain, tak ada masalah. Tetapi masalah tu datang kemudian bila mana di atas konsep tauhid rububiyah, mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang melakukan, menciptakan dan sebagainya, maka mereka mendakwa bahawa orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang yang seumpama dengan mereka ada tauhid rububiyah. Maknanya mereka mengesakan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan seterusnya. Ya, ini batil. Kerana mengatakan orang musyrik bertauhid bercanggah dengan Quran, sunnah dan juga ijma' para ulama. Punca hanya kerana keliru dalam memahami makna ayat Al-Quran. Jadi banyak penyelewengan berlaku bukan sebab orang itu tolak Quran hadis, tetapi kerana salah tafsir, salah memahami apa makna Quran dan hadis. Jadi antara ayat yang mereka salah fahami, ada beberapa ayat yang seumpama itu, iaitu firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharash syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kalau kamu tanya kepada mereka, kamu berarti Nabi SAW, mereka berarti orang musyrikin. Jadi kalau Nabi tanya pada orang musyrikin, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhkharash syamsa wal qamara, siapa yang memusingkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Jadi mereka kata itulah dalil bahawa orang musyrik juga bertauhid. Sebab kalau kita tanya mereka siapa cipta langit bumi, mereka tak kata berhala. Siapa yang pusingkan matahari dan bulan, mereka tidak kata berhala, mereka kata Allah. Itu bukti mereka juga bertauhid. Tapi tauhid hanya daripada sudut rububiyah, daripada sudut mengesakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang mencipta dan sebagainya. Tapi mereka syirik dari segi uluhiyah, iaitu mereka menyembah kepada selain daripada Allah SWT. Ini teori yang bermasalah. Kerana apa? Kerana pertama, syirik dan tauhid dua perkara yang saling bertentangan. Syirik itu lawan daripada tauhid, dan tauhid itu lawan kepada syirik. Macam mana orang yang musyrik, yakni orang yang melakukan kesyirikan, tapi dalam masa yang sama dia bertauhid. Tapi kata mereka tak boleh, tapi tauhid rububiyah sajalah. Adapun tauhid uluhiyah mereka memang syirik. Tauhid rububiyah saja mereka mengesakan Allah. Jawab kita tidak. Kerana tidak ada salafus soleh,
Tidak ada para ulama daripada generasi awal umat Islam yang memahami ayat tersebut untuk mengatakan orang musyrik bertauhid. Tidak ada. Habis apa yang difahami daripada ayat itu? Yang difahami daripada ayat tersebut adalah kesyirikan orang musyrik bukan berasaskan hujjah ilmiah. Orang tu sembah berhala bukan kerana sembah berhala itu ilmiah, tetapi kerana taksub kepada amalan nenek moyang, taklid secara membuta tuli kepada amalan tradisi. Kan bila diseru supaya meninggalkan, jangan sembah berhala, sembah Allah sahaja, mereka keberatan, mereka memberi alasan haza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala inilah yang kami dapati tok nenek kami melakukannya. Nenek moyang kami dah sembah berhala, jadi kami tak akan tinggal. Tapi kalau kita tekan mereka secara ilmiah, sepatutnya kan kita sembah Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mentadbir alam semesta. Bukan kita sembah sesuatu yang kita bentuk-bentuk dengan tangan kita sendiri. Jadi kalau ditanya siapa yang cipta langit dan bumi, mereka pun tak akan boleh jawab berhala, kerana mereka tahu jawapan mereka itu salah. Kerana masa mereka lahir ke dunia, langit dan bumi dah ada. Masa mereka lahir ke dunia, bulan dan matahari sudah berfungsi. Bila mereka dewasa, mereka bentuk-bentukkan berhala, lalu mereka sembah. Tak mungkin berhala yang mereka bentuk dengan tangan mereka itu yang menjadikan langit dan bumi. Maka nak tak nak, kalau diasap secara ilmiah, mereka terpaksa mengaku bahawa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, Tuhan yang maha berkuasa, bukan berhala. Tapi adakah berarti oleh itu bila mereka sudah terpaksa mengaku demikian, mereka bertauhid? Jawabnya tidak. Sambungan daripada ayat yang sama, Allah berfirman, fa anna yufakun. Lalu selepas daripada dah jelas bukti tersebut, maka ke manakah mereka itu dipalingkan? Mana mereka masih berpaling dari tauhid, mereka tetap pergi kepada syirik. Mereka tetap mengatakan ada selain daripada Allah yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Mana dalil? Iaitu ayat dalam surah Hud. Ketika Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, janganlah, tinggallah sembah berhala ni, cukuplah, jangan lagi sembah berhala. Kalau nak sembah Allah semata-mata. Lalu mereka menemplak Nabi Hud alaihissalam dengan dirakamkan dalam Al-Quran kata-kata orang musyrik ini, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Jadi orang musyrikin berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, kami bukan nak kata apalah, cuma kami nak bagi tahu bahawa kamu ni telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi dalam iktikad keyakinan orang musyrikin, berhala yang mereka sembah itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, boleh bagi orang jadi gila, boleh jadi orang bagi sembuh, boleh bagi rezeki dan sebagainya. Maka itulah mereka sembah. Maka ini kebatilan tauhid rububiyah. Bukan mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, menghidup, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit. Itu betul. Tapi pada mendakwa kononnya orang musyrikin yang sembah berhala pun bertauhid dengan tauhid rububiyah, itu batil. Yang itu yang kita tolak. Yang lebih serius adalah tauhid uluhiyah. Apa, daripada mana perkataan uluhiyah? Daripada ilah. Ilah berarti apa? Tuhan. Rabb berarti Tuhan, ilah juga berarti Tuhan. Cuma bila mereka bercakap tentang tauhid uluhiyah, mereka memfokuskan Tuhan yang disembah, Tuhan yang kita beribadah kepadanya. Maka tauhid uluhiyah berarti kita hanya boleh menyembah, beribadah kepada Allah semata-mata. Haram dan syirik kalau kita menyembah, beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu betul. Itulah dakwah para rasul, menyeru manusia jangan sembah lain daripada Allah, sembah Allah semata-mata. Jadi tauhid uluhiyah setakat conceptual level betul, tak ada masalah. Tapi bila pergi pada implementation, bila mana mereka mengatakan, oh, siapa yang amalkan tawassul, berdoa, ya Allah, dengan berkat nabimu, ataupun macam dalam qasidah yang selalu dibaca ketika hari Maulid, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana,
Itu tawassul. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan Al-Mustafa, yakni Nabi SAW, baligh maqasidana, engkau sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Jadi istilah kita kata ya Rabbi baligh maqasidana, itu doa biasa. Ya Tuhan, sampaikanlah hajat-hajat kami. Kita tawassul, kita kata ya Rabbi bil Mustafa. Yang itu kata pendukung tauhid 3 haram. Ada yang kata syirik. Yang ini tak betul. Tawassul bukan menyembah Nabi. Tawassul hanya menyebut Nabi dalam doa. Jadi mereka keliru di situ. Jadi mereka kata kenapa tak doa direct kepada Allah? Ya boleh. Kita tak ada mempertikaikan nak doa tanpa tawassul. Tidak ada orang larang. Silakan doa tanpa tawassul, boleh. Yang kita pertikaikan, kamu mengharamkan sesuatu yang diajar oleh Nabi SAW. Ini tidak boleh. Tak mungkin satu benda yang Nabi ajar haram. Nabi yang ajar doa tawassul. Bila satu orang buta datang berjumpa dengan Nabi SAW, orang buta itu ingin didoakan oleh Nabi agar sembuh dari kebutaan. Jadi Nabi SAW bersabda yang bermaksud, kalau kamu sabar, itu lebih baik. Tapi kalau kamu mahu, ya boleh. Jadi orang buta itu kata, saya mahu. Sebab saya tak ada orang yang nak pimpin tangan saya ke sana kemari. Jadi susah. Saya mahu sembuh. Nabi SAW tidak doakan. Nabi ajar dia cara untuk dibuat sendiri. Macam mana? Nabi SAW pertama ajar dia supaya berwudu. Kalau kita ada hajat yang besar, anda tahu tuan-tuan dah lama ke nak naik pangkat, macam ada halangan je. Sekali ni kalau boleh tak naklah ada halangan ya. Dah lama tak naik pangkat misalnya. Ambil wudu. Sebelum berdoa, sembahyang dulu 2 rakaat. Ini mungkin salah satu dalil solat hajat. Bila ada hajat, boleh terus doa pun boleh. Tapi yang Nabi ajar, berwudu, sembahyang dulu. Sembahyang 2 rakaat, solat hajat. Lepas itu berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Jadi itu doa biasa, tak ada tawassul, terus meminta kepada Allah. Tapi Nabi ajar juga doa tawassul. Wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku bertawajuh, yakni aku menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmat. Itu namanya tawassul. Siapa yang ajar? Nabi ajar. Tak mungkin Nabi ajar benda yang haram. Kemudian Nabi ajar lagi supaya orang buta itu menyebut ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi, aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku. Jadi tak mungkin Nabi SAW pembawa panji-panji tauhid tiba-tiba ajar umat buat benda yang haram atau syirik. Tak mungkin. Lalu pendukung tauhid 3 berdalih. Kata dia, oh itu tidak mengapa, kerana ketika itu Nabi SAW masih hidup. Tawassul dengan orang yang masih hidup tidak mengapa. Yang kami kata haram tak boleh ni kalau tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Sekarang Nabi SAW dah wafat, makanya kita tak boleh lagi tawassul macam itu. Baik. Tak boleh atau haram ini kan hukum syarak. Hukum syarak mesti ada dalil. Bukan macam tu kita kata tak selesa, haram kita kata. Bukan. Dia based on dalil, authority, proof. So soalannya, mana dalil bahawa tak boleh tawassul dengan orang mati, hanya boleh tawassul dengan orang hidup? Tidak ada dalil. Ini masalahnya. Yang ada hanya fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi golongan Wahabi, antara ketaksuban mereka adalah sangat taksub dengan fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, walaupun jelas tidak ada dalil. Paling-paling kuat yang mereka cuba jadikan sebagai dalil adalah kejadian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika istisqa. Tuan-tuan tahu istisqa apa dia? Minta hujan. Dan di tempat kita jarang sebab tak minta pun hujan selalu. Sampai banjir kadang-kadang. Tapi di negara Arab, saya pernah ada pengalaman tinggal di Jordan. Memang kalau hujan lambat turun, mereka akan risau sebab mereka dah menyemai gandum. Jadi bila hujan atas saji turun, nanti selepas itu gandum akan naik. Kalau hujan atas saji tak turun, maka nanti tak menjadi. Jadi bila dah lewat hujan turun, apa yang mereka buat? Istisqa. Solat minta hujan. Ada khutbah, ada
terbalikkan pakaian yang dipakai itu, kemudian minta hujan. Jadi dalam satu kejadian ketika kemarau panjang, Sayyidina Umar minta hujan, berdoa secara tawassul. Macam mana? Tawassul dengan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, bertawassul. Dah, saya bagi laluan. Sebab kalau tak cross line, saya bercakap, puan bercakap di cross line. Kalau dah, saya sambung balik. Jadi bertawassul dengan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu dengan maksud doa, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan nabimu, engkau beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada nabimu, iaitu Al-Abbas, berilah hujan kepada kami. Itu yang berlaku. Jadi kata mereka, itulah bukti tak boleh tawassul dengan orang telah meninggal dunia. Kerana kalau boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi direct? Kenapa tawassul dengan Al-Abbas? Jadi ini sebenarnya bukan dalil. Apa yang mereka kata tadi itu hanya how they interpret the incident. Macam mana mereka menafsirkan kejadian itu. Dalam kejadian itu tak ada pun misalnya Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan nabimu, engkau beri hujan kepada kami. Oleh kerana kami dilarang bertawassul dengan orang mati, maka sekarang ini kami bertawassul dengan orang hidup. Misalnya, tak ada. Jadi itu hanya cara mereka menafsirkan kejadian, dan cara mereka menafsirkan kejadian tadi tidak benar. Kenapa? Bercanggah dengan keterangan Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu ketika kejadian itu ada berpidato kepada orang ramai. Beliau memberitahu bahawa Nabi SAW dahulu ketika baginda masih hidup, baginda memandang, yakni melayan Al-Abbas, pandangan, yakni layanan seorang anak kepada bapa. Maknanya ketika Nabi SAW masih ada hayat, baginda layan Al-Abbas ni dengan penuh hormat, seperti anak layan bapa. Maka kata Sayyidina Umar, ikutlah sunnah Nabi kamu. Ikutlah. Jadi tujuan bertawassul dengan Al-Abbas nak ikut sunnah Nabi. Nabi hormat Al-Abbas, jadi kamu pun kena hormat Al-Abbas. Jadi jadikan beliau sebagai wasilah dalam doa kamu. Itu salah satu cara nak hormat beliau. Bila kamu memohon kepada Allah, sebut nama Al-Abbas. Jadi tujuan Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas bukan kerana Al-Abbas masih hidup, tetapi kerana nak ikut sunnah Nabi SAW, yang mana salah satu sunnah Nabi adalah hormat kepada Al-Abbas. Begitu. Baik, yang kedua, kalau asas tawassul adalah hidup dan mati. Kalau orang itu masih hidup, boleh kita tawassul dengan dia. Kalau dah mati, tak boleh. Kenapa kita tidak tawassul dengan orang-orang hidup yang tidak soleh? Dia masih hidup, tapi dia orang fasik misalnya, suka minum arak, suka berjudi. Kenapa kita tak tawassul dengan dia? Dia masih hidup. Sebab dia tidak soleh. Kalau begitu, asas tawassul bukan hidup. Asas tawassul adalah soleh. Kita tawassul dengan orang soleh, tak tawassul dengan orang fasik, tidak tawassul dengan orang kafir. Ya. Jadi kesolehan seseorang yang soleh tidak terbatal dengan kematian. Ini ijma'. Tak ada orang Islam yang kata kalau kamu soleh setakat kamu hidup je. Bila kamu mati, kamu dah tak soleh lagi. Tidak. Kesolehan itu tetap berkekalan. Dan kita tahu, kita tawassul dengan Nabi SAW adalah kerana kemuliaan Nabi. That's why kita tak tawassul dengan seumpama Fir'aun, ya, dengan seumpama Namrud, Qarun, ya, tak tawassul dengan orang macam ini. Kerana mereka tidak mulia di sisi Allah. Kita tawassul dengan Nabi, dengan wali, dengan orang soleh, kerana mereka mulia di sisi Allah. Maka kemuliaan Nabi SAW tidak terhenti dengan sebab baginda wafat. Tak mungkin satu orang yang beriman kata, oh, Nabi ni hanya mulia ketika baginda hidup saja, bila baginda dah wafat sudah tidak mulia. Tak mungkin. Sebab itu kita kata kebatilan Tauhid 3 ni kerana mereka ta'assub kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Dalil tidak ada. Bahkan Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri mengaku. Dia cuma kata sad li zari'ah. Dia kata preventive measure supaya orang tak buat benda syirik. Orang tidak pernah syirik semata-mata kerana tawassul. Bahkan bercanggah dengan kefahaman salaf. Kita dalam bab agama ni, kita nak faham agama mengikut kefahaman salafus soleh. Ya.
Antara salafus soleh yang paling salaf sahabat Nabi. Sahabat Nabi bernama Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau mengajar doa tawassul kepada seorang lelaki di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Mana lama selepas Nabi wafat, sahabat masih ajar doa tawassul. Ni amal doa ni. Siapa lebih faham agama? Wahabi ke sahabat Nabi? Jelas sahabat Nabi yang lebih faham agama. Wahabi baru muncul kurun ke-12 Hijrah, baru muncul kurun ke-18 Masihi, 1700 something baru gerakan Wahabi bangkit. Takkanlah mereka lebih faham agama berbanding dengan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi pun ajar tawassul kepada orang, suruh amal lepas Nabi wafat, berarti itu boleh. Kemudian mereka mempertikaikan tabaruk, tak boleh ambil berkat kecuali daripada Nabi. Itu juga tidak ada dalil. Memang ketika dengan Nabi SAW, salah sahabat ambil berkat dengan Nabi, tapi mereka juga ambil berkat sesama mereka. Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat mengambil berkat daripada kesan tangan orang-orang mukmin. Bila Nabi suruh ambil air wudu orang mukmin, sahabat tanya, Nabi kata, kau pun ingin mengambil keberkatan daripada kesan tangan orang mukmin. Nabi sendiri ambil berkat. Kalau kamu nak menyempitkan berkat hanya boleh dengan Nabi SAW, ini tidak ada dalil. Demikian juga dengan istighosah, mencirikan istighosah. Jadi ini gambaran kebatilan yang terkandung dalam tauhid uluhiyah. Bukan pada konsep kita boleh menyembah kepada Allah semata-mata, itu betul. Tetapi kalau sampai mensyirikkan tawassul, tabarruk, ambil berkat, istighosah, meminta tolong kepada makhluk, automatik disyirikkan, maka itu bercanggah dengan Quran, sunnah dan juga ijma' salafus soleh. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah juga pada konsepnya tak masalah. Belajar nama dan sifat Allah bagus. Tetapi atas label tauhidul asma'i was sifat, golongan ini pergi kepada memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang ada kesamaran pada maknanya itu dengan makna yang bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat misalnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah Ta'ala itu yang sama, satu apa pun tak ada. Ya, yang tu yang muhkamat, dah jelas pasti Allah tak sama seperti makhluk. Tapi tiba oleh kerana ada ayat mutasyabihat, mereka bermain dengan ayat mutasyabihat ini untuk memberi gambaran sepertinya Allah sama seperti makhluk. Ini ciri-ciri golongan yang sesat. Sampai kata dalam Quran ada sebut, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang yang dalam hati-hati mereka itu ada bengkok, yang ini cenderung nak jadi sesat, maka mereka akan ikut yang sama-sama. Mereka tinggal yang jelas. Yang jelas Allah tak sama macam makhluk, tapi mereka ambil yang sama-sama. Jadi akhirnya Allah duduk di atas arash atau bertempat di atas arash. Allah berturun naik 1/3 malam, Allah turun ke langit dunia, nanti baru Allah naik ke arash semula. Padahal 1/3 malam setiap detik pada tempat yang berbeza. Ni sekarang ni kita sedang kuliah duha, ada satu tempat di dunia sedang 1/3 malam. Sekarang dia beredar macam itu. Jadi tak boleh memahami ayat Quran dengan makna zahir. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberi contoh bahawa perkataan yang zahirnya tidak layak dengan Allah wajib ditakwil, kena alih pada makna lain. Iaitu dalam hadis qudsi, hadis sahih, yang mana Nabi SAW memberitahu apa makna hadis qudsi. Hadis Nabi, tapi Nabi SAW cerita apa yang Allah sebut, apa yang Allah berfirman. Itu maksud hadis qudsi. Jadi Nabi SAW memberitahu, Allah berfirman kepada hambanya, ya bani Adam, maridtu falam tazurni. Wahai anak Adam, hari itu aku sakit, aku telah jatuh sakit, kamu tak datang ziarah aku. Okey, soalan, bolehkah Allah jatuh sakit? Mustahil. Kerana sakit itu adalah kekurangan. Jangan kata nisbah kepada Allah, nisbah kepada makhluk. Kalau orang sakit kan kurang, dibagi cuti, dikutip derma, ataupun kalau dah teruk sangat orang berpakat simpati, kesian dia sakit. Ya, jadi tak mungkinlah Allah pula sakit. Maka dalam hadis itu Allah menerangkan maksud daripada marid itu, aku telah sakit, adalah maridha abdi fulan, telah jatuh sakit hambaku si fulan ni jatuh sakit.
Kenapa kau tak ziarah dia? Jadi Allah sendiri memberi contoh bahawa kalau zahir makna sesuatu kalam tu tak layak dengan Allah, maka wajib dialih kepada makna yang sesuai. Tak boleh diteruskan dengan makna yang batil tadi. Jadi tidak. Pendukung ayat 3 dia terjerumus di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang literal tadi. Jadi kita lihat di muka surat 98. Ini secara khusus bagaimana dakwaan-dakwaan kononnya tauhid rububiyah ada pada orang musyrik sebenarnya bercanggah dengan Al-Quran. Contohnya dalam surah At-Taubah ayat 31. Jadi kalau ada wahabi-wahabi yang ikut live ni, cuba dengar ya, huraian secara ilmiah. Jangan ta'assub dengan satu-satu pandangan. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 31 Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu, orang-orang musyrik, masuklah orang-orang ahlul kitab yang telah jadi syirik. Mereka telah menjadikan ahbarahum, pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, rahib-rahib mereka, arbaban, rob selain daripada Allah. Arbab ni plural kepada Rabbun. Kata pendukung tauhid 3, orang musyrik dari segi rububiyah bertauhid. Sepatutnya mereka tidak ada arbab, mereka ada satu je, Rabb, Allah saja. Tapi ayat Quran sendiri menyebut kalau orang musyrik itu menjadikan pendeta dan juga rahib mereka arbabah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, Rabb selain daripada Allah. Dalam ayat surah Ali Imran ayat 80 Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidaklah para nabi itu ataupun seorang nabi itu menyuruh kamu bahawa kamu itu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb selain daripada Allah. Maknanya orang musyrik dari segi rububiyah syirik. Salah kalau kata orang musyrik bertauhid rububiyah tu bercanggah dengan Al-Quran. Kamu nak menangkan pandangan Ibn Taymiyah atau kamu nak menangkan ayat Al-Quran? Pilih. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97 hingga 98 Allah berfirman, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Orang-orang kafir musyrik di hari akhirat dia mengaku, demi Allah, sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia memang benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Kerana kami telah menyamakan kamu, iaitu berhala-berhala, bi rabbil alamin, sama dengan Rabb sekian alam. Bukan bi ilahil alamin. Maknanya bukan dia hanya syirik dari segi uluhiyah, dari segi rububiyah juga mereka menyamakan berhala macam Allah. Maknanya sebagaimana Allah boleh bagi rezeki, berhala boleh bagi rezeki. Sebagaimana Allah boleh mendatangkan penyakit, berhala boleh datangkan penyakit, dan seterusnya. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi. Dan mereka orang musyrik kufur dengan Ar-Rahman, katakanlah Ar-Rahman itu adalah Tuhanku, Rabb aku. Jadi nak kata orang musyrikin bertauhid rububiyah itu bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan dalam surah Al-Furqan ayat 60 Allah berfirman, wa idh qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna. Jadi apabila disuruh mereka itu supaya sujud sembah kepada Allah semata-mata, mereka kata, siapa Ar-Rahman tu? Mereka tak kenal pun Ar-Rahman tu siapa. Adakah kami nak sujud kepada sesuatu yang semata-mata kamu suruh sujud? Sepatutnya kalau mereka ada tauhid rububiyah, tak ada masalah sujud kepada Allah. Jadi kebatilan yang lain adalah mereka mendakwa Rabb dengan ilah tak sama. Hakikatnya kedua-duanya sama. Rabb yang sebenar adalah ilah yang sebenar. Maknanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan itulah yang berhak disembah. Tak mungkin orang tu yakin hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menyembuhkan penyakit, tiba-tiba dia pergi sembah lain pada Allah. Tak mungkin. Berarti kalau dia ada menyembah selain daripada Allah, sebenarnya dari segi rububiyah dia pun dia syirik.
Dia telah menganggap yang dia sembah itu boleh memberi manfaat kepada dia. Jadi Rabb adalah ilah dan ilah adalah Rabb berdasarkan ayat-ayat dan hadis berikut. Mereka cuba nak confine Rabb ini hanya pada sudut penciptaan, pentadbiran saja. Ilah hanya daripada sudut menyembah saja. Terbukti Quran menggunakan secara interchange. Ada kalanya Quran gunakan Rabb dalam konteks disembah. Ada kalanya Quran menggunakan ilah dalam konteks menciptakan. Jadi ini bercanggah dengan idea yang cuba ditanam oleh golongan Wahabi ataupun berdasarkan fatwa Imam Ibn Taymiyah. Tak salah lagi dengan Quran. Cuba lihat surah Maryam muka surat 101. Muka surat 1 surah Maryam ayat 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Bila Allah bercakap tentang menyembah, hendaklah kamu sembahkan dia, Allah masih guna Rabb. Bukan berarti kalau sembah hanya ilah saja. Rabb juga boleh digunakan dalam konteks disembah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kalau ikut dakwaan mereka, tauhid rububiyah ni semua orang ada. Yang membezakan orang itu benar-benar mukmin atau musyrik adalah tauhid uluhiyah. Jadi kalau begitu, sepatutnya Allah tanya tentang uluhiyah. Alastu bi ilahikum. Kalau bi rabbikum semua orang dah mengaku. Tapi terbukti masih Allah tanya alastu bi rabbikum. Tidakkah aku itu adalah Rabb kamu? Begitu juga dalam surah Al-Kahfi, bila ada orang mengingkari untuk menyembah kepada Allah, digunakan ayat Rabb, lakinna huwallahu rabbi. Akan tetapi dia adalah Allah, Tuhan, Rabb saya. Begitu juga dalam Al-Quran merakamkan ucapan Fir'aun. Fir'aun dia nak menyuruh orang sembah dia. Dia tak kata ana ilahukumul a'la. Kalau ikut teori yang mengatakan ilah ni dalam konteks sembahan saja, sepatutnya digunakan ilah. Sebab Fir'aun dia tak mendakwa dia cipta langit bumi, tapi dia mendakwa dia Tuhan yang layak disembah. Tapi digunakan istilah Rabb. Kemudian dalam ayat yang lain digunakan ilah, makna interchange. Rabb, ilah tu boleh digunakan secara interchange, sama. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun berkata, kalaulah kamu mengambil ilah selain daripada aku akan menjadikan kamu tu sebagai prisoner, masuk penjara. Jadi dalam satu masa disebut Rabb, dalam satu masa disebut ilah. Berarti dalam konteks penggunaan Al-Quran, Rabb dan ilah sama. Demikian dalam hadis disebutkan bahawa malaikat Munkar Nakir akan bertanya kepada penghuni kubur. Salah satu soalannya adalah man rabbuka. Jadi kalau dikatakan semua orang ada tauhid rububiyah, semua orang boleh jawab. Sebab yang ditanya man rabbuka. Sepatutnya kalau betul teori yang mengatakan manusia ni hanya berbeza daripada sudut uluhiyah. Rububiyah semua sama. Kita ni satu level je dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kawan-kawan yang sembah tokong tu. Kita dengan mereka satu level je dari segi rububiyah. Uluhiyah je yang membezakan kita. Maka yang patut ditanya adalah man ilahuka. Siapa ilah Tuhan sembahanmu? Tak perlu tanya man rabbuka. Siapa Tuhan yang ciptakan langit dan bumi? Sebab semua dah tahu bahawa Allah. Jadi ini menunjukkan bahawa dakwaan kononnya Rabb itu hanya confine untuk Tuhan yang menciptakan, dan itu ada pada semua orang. Dan ilah itu confine hanya untuk Tuhan yang disembah, dan itu hanya ada pada orang Islam. Ini adalah pembahagian yang batil. Yang benar, siapa yang bertauhid mengesakan Allah dari segi rububiyah, dia juga tauhid menyembah kepada Allah semata-mata. Siapa yang syirik, iaitu dia menyembah kepada selain daripada Allah, berarti hakikatnya dia juga syirik dari segi rububiyah. Baik. Dakwaan yang ketiga, kononnya boleh tauhid rububiyah,
tapi tidak tauhid uluhiyah. Maknanya macam penyembah berhala, tapi dia nanti akan bawa kepada mengkafirkan orang Islam. Mula-mula dia samakan orang kafir dengan orang Islam dulu. Jadi orang yang sembah berhala tu, Abu Lahab, Abu Jahal tu sama je dengan kita. Sebab sama-sama mengesakan Allah dari segi rububiyah. Itu dah satu kesalahan. Kesalahan yang lebih besar bila pergi pada tauhid uluhiyah, ni orang-orang Islam ni yang sembahyang, puasa, haji ni sama je macam orang musyrik. Kafir sebenarnya mereka tu. Sebab mereka mengamalkan tawasul. Mereka ambil berkat. Mereka mengamalkan istighosah. Maka mereka tu sebenarnya musyrikin, halal darah, boleh dibunuh. Itu yang berlaku di negara Arab. Kan kadang-kadang yang disembelih tu mengucap dia dua kalimah syahadah. Kadang yang tengah sembahyang ditembak. Ada yang tengah sembahyang dibom. Kerana kata dia orang ni sebenarnya musyrikin. Dan saya sendiri dah cerita baru ni, saya sendiri kena. Bila saya terangkan dalam Facebook saya bahawa istighasah meminta tolong kepada Nabi tidak syirik. Kerana kita minta tolong kepada Nabi bukan sembah Nabi. Kita minta tolong kepada Nabi SAW sebagai makhluk yang hakikatnya tidak boleh memberi apa-apa, tapi Allah jadikan baginda sebab kepada pertolongan. Jadi datang satu orang, dia screenshot posting saya dan dia pangkah. Dia kata telah jelas orang ini kafir, murtad, musyrik, haram sembahyang di belakang dia, dan kalau dia sembelih binatang, binatang itu jadi bangkai. Cuma dia stop short of saying orang ini halal darah dia, boleh dibunuh. Dia tak kata yang itu. Kalau kata yang itu mungkin kita boleh buat polis report lah, kan? Sebab dia dah sampai ke tahap mengancam nyawa. Tapi mengkafirkan pun sebenarnya satu kesalahan. Bukan sewenang-wenang kamu berbeza pandangan dengan satu orang, kamu terus kafirkan dia. Itu kan kerja mahkamah. Mahkamah akan cek betul ke bila orang itu cakap macam tu dia jadi kafir. Jadi pernyataan ini tidak benar. Orang musyrik sebenarnya tidak bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ayat Quran yang kita bawakan tadi telah jelas membuktikan. Dan sebagai tambahan, kaedah butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Kerana tauhid uluhiyah dan rububiyah ni dia saling melazimi. Orang yang bertauhid dari segi rububiyah pasti dia akan sembah Allah saja. Orang yang sembah lain daripada Allah pasti dia akan menganggap saya pada Allah itu juga ada rububiyah, boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi kalau terbatal yang satu, akan terbatal yang satu lagi. Di muka surat 104. Dari segi akal logik, kalau memang betul lah tauhid itu terbahagi pada tiga, tentulah Nabi SAW akan menyeru manusia kepada tauhid uluhiyah. Rububiyah dah tak perlu lagi. Kerana rububiyah orang musyrik dah ada. Kita seru kepada yang mereka belum ada. Tapi terbukti Nabi SAW mengajar kedua-duanya. Menyeru orang supaya mengesakan Allah dari segi rububiyah. Maknanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang segala-galanya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la adwa, tidak ada jangkitan. Semata-mata nak beritahu hakikatnya penyakit daripada Allah. Dan mengajar juga uluhiyah. Fa'budhu, sembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya akan dikau kami sembah. Iyyaka nasta'in, dan hanya akan dikau kami minta pertolongan. Habis itu ustaz kata boleh minta tolong dengan makhluk? Ya memang boleh. Mana ada antara kita tak pernah minta tolong dengan makhluk? Yang tak boleh menyembah makhluk. Kalau kamu minta tolong dengan makhluk dengan iktikad memang makhluk itulah yang beri, bukan Allah, yang itu yang syirik. Yang itu tidak kira hidup mati. Itu pengikut ayah bin. Pengikut ayah bin, minta tolong ayah bin masa ayah bin hidup, tetap syirik. Kerana bila pengikut ayah bin tak tolong ayah bin, bagi dia ayah bin yang beri. Sebab ayah bin itu Tuhan. Kalau kita minta tolong ayah bin, tak ada masalah. Katalah kita sekampung ayah bin, kita baru balik dari KL, ya, barang banyak, kita nampak ayah bin tengah duduk sembang kedai kopi. Kita pun panggil, mu tu nak akad beg aku, aku nak akad seorang, tak lah. Dia kata kau hancur betul. Aku pun ramai pengikut kau suruh akad beg. Tapi syirik tak kita minta tolong ayah bin? Tak. Sebab kita minta tolongan dia hanya sebagai makhluk. Tapi kalau pengikut dia minta tolongan dia memang sebagai Tuhan. Bagi dia ayah bin Tuhan, dia kata. Saya tengok satu video orang Terengganu. Dia ceritalah kehebatan ayah bin macam ni. Bagi saya ayah bin tu Tuhan dah. Dia tu beranan. Ayah bin makan nasi begok jahit. Takkan Tuhan macam tu.
Tak logik. Ya, tapi nak katanya, hidup mati bukan kayu ukur. Iktikad orang itu ketika meminta pertolongan. Tapi minta tolong dengan asbab lah. Ada pula mereka ni, bila kita kata boleh minta tolongan Nabi, minta tolongan wali, dia kata boleh minta tolongan pokok. La ilaha illallah. Jadi Nabi, wali ni sama macam pokok lah. Macam mana? Kita minta tolong kalau benda itu asbab kepada pertolongan. Kalau benda itu bukan asbab, buat apa kita tak tolong? Minta tolongan dinding, buat apa? Bukan pertolongan. Tapi dalam teknologi sekarang, minta tolong dengan handphone boleh. Tapi kena apa? Activate dulu lah. Siri. Yes, dia jawab. Please call my wife. Dia pun call. Syirik minta tolong dengan telefon. Telefon bukan benda bernyawa, tak syirik sebab dia dah jadi asbab. Dengan teknologi itu dia boleh recognize suara kita, dan bila dia recognize, dia boleh activate apa yang kita cakap, dia akan trigger apa aktiviti-aktiviti tertentu. Boleh lah. Kalau zaman dulu orang bercakap dengan ketulan macam tu, kata gila apa dia. Zaman dulu, zaman Nokia baling anjing dulu kan. Bersuara macam tu kan. Sama besar dengan bekas air. Zaman tu kalau ada orang bercakap dengan handphone, gila dah kita tu. Ada pula suruh handphone call lah, suruh handphone buka peta lah, macam-macam. Sekarang boleh. Open map, open ways or whatever. Jadi di sini masalahnya adalah mereka itu cuba menyamakan orang musyrik dengan orang Islam, dan lebih parah menyamakan orang Islam sebagai orang musyrikin. Baik. Pukul sebelah dah. Jadi tadi kita start lambat kan. Jadi kita berhenti sharp. Jadi salah satu itu kita sharp. Kan kita berhenti lambat, dua-dua kita lambat. Dah lah start lambat, berhenti lambat pula. Okey ke macam tu? Habis awal memang okey. Tak pernah kalau kelah habis awal orang tak gembira. Sejak saya di pensyarah dulu sampai sekarang, kalau kelah habis awal, alhamdulillah, syukur. Jadi kita tak habis awal sebenarnya, kita habis on time. Cuma kita start lambat sikit tadi. So next insyaAllah, yang ayat ni tak perlulah saya dah hurai tadi. Hujah dan jawapan ni saya dah hurai. Next kita akan sambung di muka surat 110 ya. Sebab yang dalam kotak tu pun sebenarnya saya dah huraikan. Kalau tuan-tuan nak baca sendiri, jangan nak permantapkan lagi, diadu-adukan. But kita akan terus sambung ke muka surat 110. Antara ulama-ulama Al-Azhar Al-Sharif yang menolak ajaran Tauhid 3. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nur syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.